Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast yang terunggul, yang masyhur. tak. Saya podcast yang biasa je. Jadi, selamat datang ke podcast. Oh, ya ke. Ya, apa khabar semua? Thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Itu first time tak aku cakap diri aku termasyhur. Astaghfirullahaladzim. Malu lah. Tak malu lah. Tak lah. Kita podcast biasa je actually. Thank you so much lah. Aku bersyukur sangat kepada semua yang telah mendengar. Recently ada banyak juga orang yang datang macam recently dekat sembahyang Jumaat macam Assalamualaikum Ju. I listen this small things macam orang datang kat aku yang cakap aku listen to your podcast. Just listen to my podcast. Aku appreciate sangat sebab itu adalah hasil titik peluh aku yang pening hari-hari. Aku nak kena edit, aku nak kena record, aku nak kena cari siapa nak record. Apa yang aku nak release kat social media tu kan, it's a lot of work lah. And aku bersyukur dan aku thank you so much everybody yang dah kasih aku words of motivation, yang dah message aku dekat Instagram ni semua. Aku appreciate. Kepada Ustaz Susul, thank you so much for coming over minggu-minggu lah untuk datang sharekan soalan-soalan daripada pendengar-pendengar. Masya Allah, thank you so much Ustaz Khairul Anwarji. Alhamdulillah. Wadillahilham. Assalamualaikum Juf. Waalaikumsalam. I appreciate the small little thing. Appreciate Ustaz. Kita doakan Ustaz kepada siapa yang dengar, insyaAllah ni episod ni Ustaz soon insyaAllah kena berangkat pergi ke somewhere lah. Kepada kita doakan sebagai Ustaz selamat pergi dan selamat sampai lah, insyaAllah. Okay, soalan hari ini Ustaz, kita ada daripada pendengar kita lah Ustaz. Kita boleh teruskan lah Ustaz. Bismillah. Okay, salam Jufri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tak beri salam kat saya, awak jawab lah. Boleh insyaAllah. Salam Jufri dan Ustaz. Dia ada bracket lah. Oh, ada Ustaz. Ada Ustaz, ada bracket. Tipu ke tak? Allahu Akbar. Jangan. Saya nak kena jaga dia. Jaga dia. Okay. Is it true that if a father tak solat, they cannot be wali for their own daughter? Okay. Betul Ustaz? Sebab betul ni saya share balik lah. Sebab saya tak pernah dengar. Sebelum ni tak pernah macam the only thing yang pernah dengar dulu is orang yang tindik, orang yang ada tindik tak boleh jadi wali. Itu yang saya pernah dengar. Tapi kenapa? Tak pernah dengar. Okay. Kenapa tindik, kenapa tak solat, kenapa contoh maaf cakap minum arak, kenapa misal kata dan sebagainya. Kadang kita nampak ada beberapa wali yang datang ada pakai gelang emas dan rantai emas. Number one, we are not judging their maybe actions, but memang hukum agama tu ala zawahir, atas apa yang dizahirkan. So ada suatu hadis Nabi SAW yang mana kata Rasulullah, la nikah illa biwaliyin rashid. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali yang rashid. Rashid ni maksudnya adil. La nikah, pertama kata Rasul, tak ada nikah tu maksudnya nikah itu tak sah, kata para ulama, kecuali dengan wali yang adil. Jadi the opposite of adil is apa? Fasik. Apa makna fasik? Fasik ni kharij an ta'atillah. Dia terkeluar daripada bertaat kepada Allah. So adakah memakai anting-anting tak taat kepada Allah? Adakah tinggalkan solat tak taat pada Allah? Adakah minum arak tak taat pada Allah? The moment you do a haram means you tak taat pada Allah kan? Jadi itu namanya adalah yang fasik lah. So in that sense, kalau luaran nampak macam itu, maka kita harus tinggalkan lah. Dan kemungkinan kalau wali begitu, kita nasihatkan dia supaya bertaubat, renew syahadah, istighfar kepada Allah, taubat, dan kemudian baru menikahkan. Cuma ada beberapa dosa yang harus kemudian disusuli, harus diikuti dengan beberapa actions untuk cover balik. Contoh misal kata dalam solat ini, then you have to qada lah. Jumhur pendapat mazhab Syafi'i adalah untuk kita qada balik solat yang tertinggal. Cuma then misal kata kita dapat tahu, lepas tu that's why para qadi selalu kan, ataupun naib qadi khususnya di Singapura lah, mereka akan saya tak tahu kat Malaysia macam mana, tapi kat Singapura mereka akan mengingatkan semua yang hadir, bukan hanya wali tapi saksi juga, semua untuk apa? Kita syahadah dulu bersama, kita istighfar bersama, baru kita mulakan. Mudah-mudahan dengan kita renew our syahadah and renew our taubah, istighfar kepada Allah, Allah ampunkan kita dan kita terkeluar daripada jadi dalam keadaan fasik itu, dan bila menikahkan insya-Allah selamatlah. Sungguh pun begitu. Maybe an extension of the soalan,
Kalau kita dah tahu misal kata wali kita tu dia tak nak taubat dan tak nak berubah. Lalu hukum wali itu akan berpindah actually kepada the next one, which is after bapa adalah kepada ayah kepada bapa. Which is datuk. Datuk lah. Tapi ayah kepada ibu tak boleh. Ayah kepada bapa saja. Kemudian ada dia punya turutan-turutan dia. Itu kalau nak tahu pergilah belajar dulu. Panjang dia punya perbahasan. Now the question is, bila let's say dia dah tak nak jadi, so the next one, ini semua kalau secara execution kat Singapore, you kena tanya naib qadi you apa pandangan, macam mana, what should I do. Tapi secara maksud fiqh ini, fiqh tersendiri ni adalah macam mana, let's say misal kata dah suruh taubat tak nak, then pindah kepada orang lain. Tapi nak soalan yang lain, let's say you baru tahu anak dah ramai. Ustaz, dulu saya dapat tahu wali yang menikahkan saya rupanya seorang yang fasik, ada maksiat yang dia buat ataupun ada tinggalkan solat. Macam mana Ustaz perkahwinan saya? Lalu ini dijawab juga, banyaklah para asatiza pun ada menjawab. You boleh just Google kat YouTube pun. Sebenarnya antaranya Ustaz Azhar Idrus, ada Ustaz Abdul Samad. Tapi satu yang saya nak kutip daripada apa yang mereka katakan, daripada fatwa ataupun fatwa Fataniyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fatani, ulama besar zaman dulu. Ini gurunya Tok Kenali. Dulu ada seorang ulama hebat nama Tok Kenali, gurunya Syekh Ahmad Fatani katanya, kalau it has been in the past, dah lama, lepas tu anak dah ramai, itu dimaafkan. Sama juga dengan pandangan Al-Imam Al-Ghazali, kalau dia suatu pernikahan tu dah lama and then you baru tahu, maka diampunkan, dimaafkan. Tapi kalau baru, let's say misal kata dah nak nikah, dapat tahu sekali baru nikah, lepas tu berita baru sampai, disuruh nikah balik. Tapi nikah balik misal kata dengan wali sama, tapi wali tu harus wajib bertaubat dulu, baru you nikah. Ataupun kalau tak, misal kata dia masih berdegil, itu pilihan dia, kena cari wali yang lain. Boleh pakai wali hakim tak boleh? Tak boleh kalau wali masih yang masih yang dalam turutan wali tu masih ada dan masih mampu untuk buat. So kena cari turutan dia lah. Melainkan satu senario yang mana semua wali fasik. Semua wali fasik yang ada, bapa, datuk, lepas tu kena adik-beradik, lepas tu anak kepada adik-beradik, lepas tu pakcik, lepas tu sepupu, semualah. Semua kena. Apa yang harus kita buat, jadi boleh bapa dia dimaafkan, jadi. Tapi dalam masa sama yang pertama tu harus juga syahadah, istighfar, baru kita mulakan lah. Very very interesting. Sebab I think this is something yang orang maybe take it very lightly. Yes. Because usually macam asalkan wali tu agree, okay lah, tak ada. Tak juga ada syarat-syarat dia. Orang tak pernah faham because this is something new. But thank you so much for that question though. Prepare ke? Apa dia? Tengah prepare ke Cik Jufri? Prepare apa? Awak pun prepare ke? Untuk bernikah. Wali, saya tak perlu wali. Awak nak kena tahu pasangan awak bukan lelaki kan? Betul lah. Kalau pasangan saya lelaki, problem lah. Tak boleh tak boleh haram lah. Jaga-jaga Wah, betul juga. So okay, bagus juga soalan ni. So sebagai seorang lelaki, saya akan mengahwini seorang wanita ni, adakah perlu saya menanyakan kepada bakal isteri saya ni, your wali ni, pasal tanya. Okay, dia tanya macam gini. Adakah dia seorang fasik macam gitu? Taklah, tu dah direct sangat kan. Tapi mungkin boleh tanyalah, minta maaf, tapi dalam masa sama kita kena usahakan yang terbaik. So do you think your father is a practicing Muslim? Tapi tanya dengan elok lah. Jangan bapak kau practice Islam tak? Bapak kau sembahyang? Bapak kau sembahyang kan. So depends on situation. At least okay, the important part is, as someone yang finding a wife, as much as the wife is finding a husband yang nak orang soleh, yang boleh bimbing you ke arah yang baik, maka seorang suami pun bila mencari isteri pun sama juga, dalam masa yang sama cuba cari mertua juga yang mengamalkan lah. Kalau misal kata dia fasik ataupun you nampak dia ada buat maksiat dan sebagainya, then you try your best untuk do things yang boleh membantu. Contoh, Ustaz, saya dah betul sayang pasangan saya, tapi saya tahu bapak ni macam ni, dan awak berdoa pada Allah dan awak cakap dengan cara yang elok, dengan cara yang berhikmah. Mudah-mudahan, mana tahu sebelum pernikahan tu ayahnya bertaubat, maka dia terkeluar daripada fasik. Fasik ni bukan that's the end tau, jangan salah faham. Para pendengar jangan salah faham, saya cakap fasik aja dah tak boleh jadi means that's the end. No, kita semua sebenarnya adalah fasik tanpa kita sadar. Pasal apa? Kita pun bermaksiat kepada Allah. Cuma jadi provided kita nak tak bertaubat kepada Allah. Cuma ada maksiat yang lebih tinggi, ada maksiat yang lebih rendah lah. Itu ada story. Cuma
as someone yang nampak atau dengar cerita begini, you harus faham yang bila kita kata fasik tu, kita pun ada dosa kita minta ampun kepada Allah. Jadi bila kita cari seseorang, kita pun nak perkara yang sama untuk orang tu. Nak kebaikan dengan orang tu. Bukan kita sit on a pedestal ataupun kita duduk atas mimbar, kita tengok siapa yang salah, oh ni tak boleh pasal bapak engkau orang fasik. Tak juga. Mana dia sama-sama menuju, I want to be good, you want to be good, insya-Allah the mertua also good and your parents also good lah. If they lie, how? If they lie, then it's not on you lah. It's on them aja. It's on them. Oh tak, saya solat tapi tak solat. Kau kadang macam nak cover malu. Macam Faisal. Selagi you tak tahu tak apa, sebab hukum tu atas apa yang zahir. Kalau dia sembunyikan, you tak boleh cari demi kesalahan. Setiap waktu tunggu lah tengok rumah. Itu tak boleh lah. Nabi ada larang, la tajassasu. Nabi kata jangan kamu intip-intip orang lain untuk nak tengok-tengok orang lain punya salah. Okay, faham? Okay, nombor soalan nombor 2, I got heard this term fasik, can Ustaz or elaborate? Okay, dah explain dah. Nombor 3, for dad yang tak solat langsung but saying that when nak nikahkan daughter, take the syahadah back, kirakan okay. I got here the wali actually plays a very... Oh, ni yang correct lah. Oh, dia dah answer dah. You answer all the question actually lah. Dah answer. For dad yang tak solat langsung but saying that but saying yang dia solat lah, nak menikahkan daughter, take the syahadah back, kirakan dah okay lah. Maksud okey tu untuk waktu itu sebagai permulaan, maknanya dia dah bersedia untuk bertaubat. Tapi definitely kalau misal kata dia kata nak syahadah, lepas tu dia nak cover balik solat yang berapa banyak tu, macam mana, susah kan? Betul. So number one first is you syahadah, lepas tu istighfar, minta ampun kepada Allah, lepas tu ada tanam azam lah, dan itu insyaAllah you sangka baik yang bila bapak you atau bakal bapak mertua you dah syahadah, dah istighfar, dia akan nak berubah ke arah kebaikan lah. Okay, kita berubah ke soalan seterusnya lah. Boleh, kita dah gerakkan ke sini lah. Jangan risau Ustaz, kita soalan dia agak senang risau lah. Saya jahil, jadi seram lah. Sama lah, saya lagi lah. Kalau Ustaz jahil, menggigil lah. Saya dah goyang kaki saya. Ni soalan very very direct lah. Cik, adakah relevan untuk mendidik anak-anak zaman sekarang sama dengan didikan kita dulu-dulu? Okay, before I answer, maybe Jufri dulu lah kasih pandangan. Masya Allah. Okay. This is also depends lah on what we are talking about lah. Macam didikan kita bila kita waktu zaman kita ni millennials lah. Kita compare millennials lah kan. Kita apa millennials? Kita millennials. Yes. Macam mana dia punya perbezaan dia? Dia 97 onwards jadi Gen Z. Oh, Gen Z. Sebelum 97 tu is millennials. Lepas tu sebelum tu lagi is boomer. Tak sure. Tu bapak-bapak kita lah. Oh. Zaman tu. So kita millennials. Founder, ada founder. Tak ada founder. Millennials tu daripada 80 late 80s to 96 tak salah aku. Oh, yes, tak salah aku lah. Maybe you guys can Google lah. Lepas Gen Z jadi apa? Gen A. Oh, patah balik. Gen A. Lepas Gen A, Gen B. Aku rasa dia patut start balik. Aku rasa. Okay. So Jenny ada Jenny. Jenny, okay, you got me on my knees. Jenny is killing me. Okay, itu lagu Click 5. Kau tak tahu. Anyways, moving on. Okay, Jenny. Pada aku, when it comes to pendidikan anak-anak ni, yes and no lah. Sebab zaman kita, bila bapak pegang rotan, kita bobel. Betul? Bapak kita pegang tali pinggang, balik rumah. Bapak aku balik rumah, aku dari luar dah boleh dengar dia buka tali pinggang lah. Saya baik suara tak jatuh lah. Kalau dengar buckle, ni bapak kau dah balik ni, dia buka, bapak aku dah jerit daripada pintu. Aku kadang-kadang tak understand how, pasal sekarang aku as an adult kan, how did he daripada bawah ke dengan jiran ke apa ni atas, tiba-tiba dia jadi marah. Tapi dia akan keluarkan tali pinggang, main peranan lah. Main keluarkan tali pinggang and just macam bantai aku pasal tadi aku buat benda salah, atau macam sekolah complain ke. But that is, kita build on fear back then lah. Bila kita takut, kita tak nak buat salah, so kita akan takut. Macam anak-anak zaman sekarang, kalau kita pakai that kind of kekerasan, they will see it as hate. Kita see it as love. Kan? Kita see it as love. Kita macam, bapak aku sayang aku, that's why bapak aku pukul aku. Bapak aku tak sayang aku, bapak aku kan just ignore. Okay. So nak to have that understanding towards the kids zaman sekarang ni, kalau kita pukul dia tak faham. Dia nak kena main both cold and hot and cold lah. Macam kau tak boleh macam terlalu lembut sangat. Okay. Dan kau tak boleh terlalu keras sangat. Keras sangat dia akan makin memberontak, lembut sangat dia akan pijak kepala. Oh. So because aku ada banyak nephews lah. Aku ada belasan lah nephews aku. Itu aku boleh ingat 13 lah. Alhamdulillah. So that's why kira-kira orang tanya aku bila ada anak saudara aku ramai. Alhamdulillah. InsyaAllah lah. InsyaAllah doakan sama-sama kan. So to me, aku still feel old fashion is still okay.
Okay. Aku feel lah still old fashion is still okay. But sekarang dengan kita with more knowledge, more research and everything kan, maybe kita boleh implement sikit on the softnya side where kita can explain. Okay, kalau kita dah marah anak tu and then kita dah kasih dia learn dia punya lesson and then kita explain kenapa kita marah dia. Apa kalau bapak aku dulu tak pernah explain aku balik kenapa dia marah aku. Dah rembat dah rembat ya. Lepas tu 2-3 hari nak berbual dia takut lah. Kau pernah macam nak fight balik tak pernah? Aku cuma pernah tahan tangan dia. Tahan mak aku yang tangan lah. Macam dia nak sebat aku, pegang rotan kan. Aku pegang rotan tu. Aku pegang rotan tu, so dia dengan aku fight back and forth. Dah jadi tak bawah. So dia tak dapat pukul aku. Lepas aku lari lagi. Aku tak pernah macam nak lawan balik kau gila apa. Tapi sekarang ada ke? Macam, what do you think? What is Kan your ada thoughts? Recently kan ada yang budak apa terslash. Bunuh bapak dia? Pasal bapak dia memang apa nama dia? Apa tu? Bapak dia Abuse dia, abuse. Bapak dia abuse. So tu jadi macam mana aku nak cakap So what is the extent yang sampai bila bapak dia tu dah kena bunuh, habis dia cakap dengan bapak dia apa bapak dia cakap dengan dia, I love you something like that. Wah, aku tengok that scenario disturbing on so many levels lah. Cuma aku ingat Singapore? Aku rasa aku tak pasti lah, tapi aku nampak kat news lah. Aku nampak. Cuma yang aku nak cakap memang definitely Nabi SAW bila ajar kita untuk mendidik anak ni, aku ingat guru aku ajar 7-7-7. Pernah dengar? 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21. Kau pernah share dengan aku lah. Aku pernah share kat podcast juga. Tak salah. Tapi boleh share lagi lah, tak masalah. So the thing is to 7, 0 to 7 kau ajar macam king. 7 to 14 disiplin dah regime. Lepas tu nanti 14 to 21 jadi kawan. Tapi kalau kau tunggang langgang, then macam mana? Cuma aku pun faham kadang bila orang tua dulu kekurangan ilmu ataupun sibuk dan sebagainya, niat baik tapi cara salah. So macam mana? Back to the question lah, is it suitable? Aku cuma nak cakap likulli maqam maqal. Bagi setiap tempat tu ada perbicaraan dia. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an ada mengajarkan kita, mengingatkan kita to teach your children ataupun anak itu mengikut zaman dia. So zaman dia tengok zaman dia macam mana. Kalau zaman dia selesa dengan apa tu yang dipanggil macam apa? Aku lupa word dia. You dah marah, lepas tu you explain kenapa. You dah marah, you explain kenapa. Dulu dah marah kau pandai-pandai kau fikir kenapa aku marah. Kau mesti boleh fikir macam gitu lah. Apa? Kau masalah kau fikir lah. Macam gitu lah. Tapi seramnya tu kita tak tahulah pasal every zaman dia berubah. Betul. Kita kena tengok peredaran zaman macam mana dan kita sesuaikan. Cuma yang paling sesuai tadi macam tadi lah, Nabi SAW dah ajar. Walaupun ikut zaman dia, tapi ikut dia punya urutan of the waktu. Lagi satu kepada ibu dan ayah, jangan marah kerana lepaskan geram lah. Betul. Pasal tu anak amanah. Betul. Tak semua orang yang dapat. Aku cakap gini, aku ingatkan diri aku juga. Supaya kita tidak marah anak walaupun tak pukul, walaupun tak abuse. Tapi you marah for the wrong reason, it will come back to you. You marah anak berlebih-lebihan pasal you bingit dengan isteri. Pasal nak lepaskan lah. Macam kau nak tengok kau marah anak kau. Ataupun marah dengan kerja, balik dah stres. Tapi kat rumah jadi sasaran, jadi punching bag lah. Betul. Because one thing I realise, this is how I self-reflect diri lah. Bila kita sebagai budak kecil ni, bila kita was younger back then kan, apa-apa yang mak bapak kita buat, kita akan ingat sampai kita sekarang. So benda yang baik kita ingat, benda yang buruk pun kita akan ingat. So dia akan both ways. So I always remind myself, what do I want my kids to remember me as? This is aku just peringatan untuk diri aku sendiri. One day insyaAllah aku ada anak sebab benda yang baik tu memang betul. Aku boleh ingat. Aku always share this a lot of times lah. Bapak aku bawa aku pergi tarawih. Bapak aku ajar aku Quran dulu. Actually dah banyak adik-adik aku kan. Semua orang selalu kena marah-marah. Aku seorang yang tak pernah kena marah. Pasal aku ni, aku bongsu. Aku memang adik bata Sajimaho ni semua. Memang bongsu ni teruk manja Bukan teruk, disayangi. Aku pun bongsu. Tak payah kena marah. Aku macam adik bata. Tapi bingit juga tau jadi bongsu ni. Nyanyi-nyanyi je. Yang lain kat sebelah ada abang aku. Nangis-nangis lah. Nanti abang kau cakap dengan kau nasib baik bapak tak pukul kau kan. Yes. Nanti diorang yang lagi tua-tua akan cakap dengan kau kira dah happy bapak tak buat gini kan. Tapi aku ada macam downside lah. Kadang-kadang diorang jealous dengan aku.
Oh. Kakak aku dengar podcast aku. Bukan apa Tapi pasal boleh faham aku faham. Tapi bukan, it's not me what. Parents aku yang buat aku macam gitu. Kau bukan apa. Aku never ask them to love me more. But again, like I said, I think parents, adik siblings aku yang dah ada anak, dia understand already. Sebab yang bongsu, diorang will always give a special treatment. Sebab itulah, sebab dia paling kecil, habis dia paling macam, youngest apa, kau mesti will give the extra attention. Macam tadi kau cakap apa, 0 to 7? 0 to 7 kan diorang jadi king. Kita must treat them like kings. 7 to 14 they are supposed to teach them with discipline. Macam mana nak ajar what is right, what is wrong gini. 14 to 21 jadi adults. You have be their friend. Betul tak? The moment you reach 7, mak bapak you pun dah kurang tenaga. Betul. Sebab then diorang dah kendur. Aku diorang dah get older. And aku dah 7 years old. Aku nak buat apa aku tak kena marah. So aku balik lambat pun tak kena marah. Tapi kalau kakak-kakak aku semua masih kena. Tak ni lah. Bila J semua boleh. Bila J gini. Kan. Cuma as someone yang bila kita belajar tentang agama, memang Allah dah beritahu kita pun tentang adil ni. You boleh adil kat lain benda, tapi kat hati ni susah. Betul. Pasal you akan tahu yang satu tu you lebih sayang lebih pada yang lain, and you tak boleh nak tukar benda tu, dan Allah tak fault you for that. In fact, untuk orang yang kahwin 2 atau kahwin 3, you misal kata we are not talking about other things except for just kahwin kahwin 2 atau 3. So you ada 2 atau 3 isteri kan. You kena adil dalam semua benda. Tapi satu Allah maafkan. Mana dalam bab soal hati, mana yang you lebih cenderung, itu Allah maafkan. Yang penting you kasih semua accordingly, tapi yang mana you lebih sayang, in order to jaga, you takkan bilang. Contoh you lebih sayang isteri kedua, you takkan bilang ketiga. Atau you sayang ketiga, kena serang you tak bilang yang kedua kan. So itu you jaga. Sebab itu benda tu Allah akan ampunkan. Sebab sayang tu, perasaan kat dalam hati tu is something yang you cannot control. Sebab you punya hati pun you tak boleh control. Macam mana you punya perasaan you nak control? You cuma boleh salurkan dengan baik. Control maksudnya you have a say to it lah. Tapi you boleh kendalikan lah, mana channel it properly lah. Okay, last question which is sama juga dengan soalan dia. This is more on kids and kids. Nak tanya Ustaz, macam mana how to didik akhlak anak yang baru masuk fasa teenager, which is the 14 to 21. Okay, teenager kalau 13 to 14, the last part tu kan, bab akhlak. Saya nak cakap pun, saya belum ada anak yang macam gitu. Cuma atas apa yang diajarkan oleh guru-guru. Maybe what did your father teach you? Tak boleh share. Okay. My father teach me. Even though for me, I feel dulu bila dia ada, ni cerita pun jadi susah. Tapi moga-moga Allah merahmatilah semua ayah-ayah kita yang masih hidup atau yang telah pergilah. So waktu dia masih hidup, aku pernah geram betul dengan dia. Allah. Pasal aku kena rimbat. Salah kau bukan? Kadang salah, kadang tak jugalah aku rasa. Kau tahu aku baca surah An-Nas. Aku baca Yuwaswisu tu. Aku dah Yuwawiwu. Aku lama sufi-sufi lah. Sufi-sufi. Yuwawiwu. Bapak aku Yuwaswisu. Aku Yuwawiwu. Bapak aku pun agaknya kata yang rotan yang kayu tu, dia sudah whack sampai tu rotan jadi lalang. Dah jadi bulu-bulu lah. Maknanya dia whack dah tak rasa macam mana dah hancur lebu lah. Sampai sekarang aku ingat. Allah. Tapi aku bersyukur lah. Aku bersyukur. Sekarang dah hafal Anas. Sekarang aku ingat dan aku rindu actually benda tu. Tapi waktu dia jadi, aku jadi apa sih bapak aku ni nak matikan aku apa? Aku sampai bilang mak aku tak nak ngaji dengan bapak aku lagi tau. And then that hatred kadang grow and grow. Kira bila dengan bapak aku je. Pasal at that phase kan kita tengah rebellious. Teenagernya stage tu kita very rebellious. That's why actually mak aku selalu complain macam anak saudara aku yang dah teenager kan. Aku always remind mak aku yang macam this fasa you have to be more patient sikit. Because aku went through it. Kau have so much anger. Kau feel yang kau dah adult now. You know jangan treat like a budak Aku dah besar apa. Aku dah tahu macam aku tahu what is right, what is wrong. Aku dah boleh kerja. Aku dah tahu. Diorang rasa diorang dah adult enough to understand everything. Padahal tidak. Dia masih baby lagi. Masih baby. So bila like you said lah, in that state aku dah geram kan. Maaf cakap, pernah suatu ketika tu sampai aku harap macam aku tak jumpa bapak aku lah. Pasal teruk sangat macam. And then lagi aku sekolah madrasah that time. So aku pun belajar juga. Aku sampai pernah cakap dengan mak aku, time tu mak aku nak cubit ke nak apa lah. Terus aku cakap dengan mak aku,
Nabi tak kasih pukul muka. Nabi tak kasih pegang muka. Nak anu benda lain. Mengajar. Kau ajar biar anak. Kau ajar kan. Bapak aku balik dengar, kau biadab dengan mak kau. Aku terus jadi tak apa, jadi dendam tau. Tapi as time goes by, umur aku meningkat. Aku sampai umur 19. Bila umur aku 17, 18, aku start to realise yang maybe bapak aku sayang aku tapi different. So dia ajar aku main silat. So bila main silat kita ada pukulan tau. Pukulan ni one against one kan. So bapak aku cakap, okay, aku tumbuk kau tepis. So dia tumbuk aku, dia tumbuk sengit lah. Aku cakap, apa tak tumbuk straight lah. Terus aku bingit, aku cakap, macam mana nak train sih. Kalau aku cakap, tak apa-apa, hantar kat luar. Mula-mula aku nak main ninja do. Tapi tak boleh, bapak aku kata tak ada bismillah. Orang-orang dulu punya style lah kan. Kau pergi main silat lah, silat lagi tahulah. Kau pergi ajar. Tak ada, aku ajar kau dulu lah. So dia dah ajar, dia tumbuk dah sengit. Aku dah tak dapat belajar. Terus dia hantar aku kat luar. Kali mak aku bilang, actually bapak kau sayang kau. Dia tak sampai hati nak pukul kau sebenarnya. Jadi selama ni yang dia pukul tu aku macam, habis dulu yang kena rembat. Itu dia tak sengaja lah. Dia tak sengaja. Tapi sebenarnya time belajar silat tu, bila nak tumbuk, dia macam aku tak boleh pukul anak aku. Dia tumbuk sengit. Jadi kadang pasal tu tumbuk intent. Yang pukul yang tu nak mengajar. This one is zero. There's no intent, there's no purpose to punch you, kau faham tak? That's why dia tumbuk sengit. Dia tumbuk sengit. Habis bila dia tumbuk sengit, kadang aku tu elak betul. Tapi aku elak tempat yang arah dia tumbuk kena juga. Yelah, pasal sengit. Sekali aku dah fikir-fikir, asal bapak aku gini ya. As time goes by, bapak aku sakit. Sekali bila aku rasa bila bapak aku dah meninggal, baru aku dengar mak aku cerita. Mak aku cakap, bapak engkau malam-malam kalau bangun, dia akan doa dan dia selalu nangis. Dia kata, ya Allah jaga anak aku. Ya Allah tolong pelihara anak aku. Ya Allah maafkan dosa aku. Aku jadi macam, kau imagine all the years yang aku hate him. Sebenarnya dia nak aku jadi manusia lah. Lepas tu bila dia meninggal, baru aku rasa sayang dia lah. Tapi aku nak buat macam mana? Yalah. Aku tinggal cakap dengan batu nisan je kan. Aku realise dia punya sayang after dia pergi ya. Which is aku quite tak tahu mungkin ni jalan aku. Yep. Mudah-mudahan anda di luar sana, kalau ada remaja yang dengar, ada ibu ayah yang dengar, whatever it is, patah balik minta pada Allah, serah diri pada Allah, baru you ajar anak you. InsyaAllah kalau sekarang pun anak you tak faham, bila you pergi, itu yang you nak kan. You nak anak you tahu yang you sayang dia kerana Allah dan Rasul. You nak anak you kenal agama kerana Allah dan Rasul. Kalaupun waktu hidup you tak nampak tu, nanti bila you pergi, InsyaAllah anak you akan faham benda tu lah. Which is technically happen to me. Aku tak cakap aku dah jadi orang yang berjaya, aku pun masih banyak dosa dan sebagainya. Tapi aku tahu bapa aku sayang aku sekarang. Bila dia dah pergi. Kira kan actually at the end of the day, apa yang bapa engkau tu dah aturkan untuk engkau menjadi seorang tu manusia lah yang kau cakap tu, jadilah. Alhamdulillah. Jadilah. Hopefully lah insyaAllah. Sayanglah bapa anda kalau anda masih ada. Aku diajar pun untuk buat satu perkara ni yang aku tak sempat buat kat bapa aku. Tapi hopefully sempat lagi lah buat kat mak aku lah. InsyaAllah. Dulu guru aku pernah ajar, nanti sebelum apa-apa, kalau tak pernah cakap dengan mak begini. Wahai mak, wahai ibu yang pernah melahirkan saya, mohon halal walau setitis air susu yang pernah disuapkan ke dalam mulut dah. Dan juga kalau untuk ayah, cakap mohon halal setitis peluh yang pernah keluar untuk membesarkanku, sepanjang pernah engkau bersusah payah untuk kasihku makan, untuk membesarkanku. Tu yang aku tak dapat cakap lah kat bapa aku. Tapi insyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti bila reunite kat sana, kita dapat cakap lah. Sebab benda tu kalau tak pernah buat, jangan ingat benda ni main-main. You tak tahu bila you boleh cakap. Betul. Masih ada ibu ayah balik, kalau dah dengar benda ni balik, pandang mata mereka, lihat dalam-dalam, cakap minta maaf kalau selama ni pernah jadi anak yang menyusahkan kedua orang tua you kembali kepada Allah dan Rasul. Minta maaf kalau pernah menjadi sebab orang tua you jauh daripada Allah dan Rasul. Terima kasih kerana dengan segenap kasih dan sayang, usaha yang dicurahkan untuk menjadikan diri you seorang manusia lah.
InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Pada siapa yang dengar dekat rumah tu, dekat rumah kat dalam bas dan dekat tempat kerja, boleh menggunakan ni lah, apa yang Ustazah cakap ni, boleh sampaikan, appreciate lah ibu bapa kita ni, bukan Selagi saja ada masa. Selagi ada masa. Sebab kadang-kadang masa diorang panjang, masa kita pendek. Dia boleh terbalik juga. Jangan lupa. Betul. Sebab aku pun pernah hilang kakak aku. So it can go both ways. Betul. Kadang kita kadang lupa, kita selalu ingatkan mak bapak kita kan. Nanti kita dulu yang pergi lah. Lagi susah, in fact, kalau tak sempat minta maaf, kalau mak bapak tak redha, macam mana? Betul. Okay guys, thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami. Emotional lah Ustaz. Tak tahu apa. Emotional lah. Anak bongsu lah. Anak bongsu lagi dia. Dia memang emotional. Kau do you accept that? Sebagai anak bongsu, kita more emotional. Emotional, sensitive, Yes. Irritating, annoying. Yes, correct. Tapi kita penyayang. InsyaAllah. Yes lah, itu dia. Hidup anak bongsu. Okay, sekian kita berjumpa. Bongsu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.